Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Ihsan bin Abdul Razak. Guru Anisha Finas binti Azman. Saya Nur Arifah Alia binti Anwar. Hari ini kami akan membincangkan tentang perbezaan antara KBSR dan KSSR. Jom kita sama-sama saksikan video ini. Assalamualaikum Alia dan Syafinas. Saya ada sedikit soalan. Saya kurang pasti mengenai KBSR dan KSSR. Boleh Syafinas terangkan kepada saya mengenai KBSR? Waalaikumsalam Ihsan. Sudah semestinya saya boleh terangkan kepada kamu mengenai KBSR. KBSR ialah singkatan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Ia merupakan reka bentuk kurikulum berasaskan 3 bidang, iaitu komunikasi, manusia dan alam kelilingnya dan juga perkembangan diri individu. Oh, begitu. Boleh saya tahu apakah kaedah yang digunakan dalam KBSR ini, Syafinas? KBSR menggunakan elemen kemahiran berfikir secara kreatif dan kreatif dengan fokus kepada 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Oh, begitu. Bagaimana pula dengan KSSR, Alia? KSSR adalah singkatan bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Ia telah bermula pada sesi persekolahan Januari 2011. Bukan itu sahaja, KSSR adalah reka bentuk kurikulum yang terdapat 6 tunjang, iaitu yang pertama, komunikasi, yang kedua, sains dan teknologi, yang ketiga, perkembangan fizikal dan estetika, yang keempat, kerohanian, yang kelima, sikap dan nilai, dan yang keenam, kemanusiaan dan keterampilan. Oh, kemudian saya ada terbaca mengenai standard kandungan dan standard pembelajaran. Bolehkah Alia dan Syafinas terangkan mengenai kedua-duanya? Boleh Ihsan. Standard kandungan ialah pernyataan spesifik mengenai perkara yang murid patut ketahui dan boleh dilakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Seterusnya, standard pembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Oh, begitu rupanya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah memahaminya. Ihsan, Alia, mari kita bertukar idea mengenai perbezaan dan persamaan KBSR dan juga KSSR. Pada pengetahuan saya, matlamat KBSR ialah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia. Manakala matlamat KSSR pula untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia. Bagi pengagihan masa pula, KBSR memperuntukkan 240 minit seminggu, manakala KSSR pula memperuntukkan hanya 180 minit seminggu bagi sekolah kebangsaan biasa dan 120 minit seminggu bagi sekolah jenis kebangsaan. Pada pandangan saya, sukatan kandungan bagi KBSR tidak menumpukan kaedah hafalan dan hafazan semata-mata. Bahkan, murid memahami dan menghayati ertinya yang terdiri daripada ulum syariah, akhlak Islamiah dan juga jawi. Manakala, KSSR pula sukatan kandungannya merangkumi modul Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah, adab dan juga jawi. Oh, dalam aspek penilaian KBSR dan KSSR pula, KBSR berpusatkan guru dan bergantung kepada amali dalam kelas dan peperiksaan. Manakala KSSR berpusatkan pelajar dan bergantung kepada penilaian dalam kelas
seperti amali, kelakuan pelajar dan peperiksaan. Baiklah, seterusnya, objektif KBSR bagi pendidikan Islam ialah murid dapat membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih, menghafal ayat-ayat al-azim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian, memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya, serta memahami dan meyakini asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Manakala, objektif bagi KSSR pula ialah murid dapat membaca Al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya, mengamalkan pembacaan Al-Quran dalam kehidupan seharian serta memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Syafinas, Ehsan, kita sudah membincangkan tentang perbezaan KBSR dan KSSR ini. Kamu berdua tahu atau tidak contoh untuk perbezaan ini? Antara contoh perbezaan untuk KBSR dan KSSR bermatlamat untuk memperluaskan skop pembelajaran murid di peringkat sekolah rendah dan memberi banyak peluang kepada mereka untuk menjalani independent learning. Knowles pada 1975 menyatakan bahawa independent learning bukanlah sistem pembelajaran secara tertutup, iaitu murid belajar secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi, independent learning merupakan proses pembelajaran yang masih memerlukan bantuan orang lain seperti guru, tutor dan teman sebaya. Dalam sistem ini, murid akan bertanggungjawab sebagai perancang, iaitu mereka akan memutuskan kaedah pembelajaran mereka dan juga isi kandungan pembelajaran mereka. Jadi, ini akan bantu murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Pada pendapat saya, contoh yang boleh dikaitkan dengan KBSR dan juga KSSR ini ialah lakonan dalam pembelajaran. Seperti yang kita sedia maklum bahawa KBSR ini merupakan pembelajaran yang lebih memusat kepada guru, manakala KSSR ini pula lebih memusatkan kepada murid dan juga guru. Jadi, murid lebih memainkan peranannya dalam pembelajaran. Justeru, lakonan dalam pembelajaran ini dapat membantu murid-murid ini untuk bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai bentuk perhubungan. Justeru, kita dapat lihat di sini bahawa KSSR ini lebih memihak dan memusatkan pembelajaran kepada murid. Bukan itu sahaja, permainan dalam pembelajaran juga dapat kita lihat contohnya di antara KBSR dan juga KSSR. Sebagai contoh permainan dalam pembelajaran ialah kuis. Seperti yang kita sedia maklum, pada teknologi kini, terdapat pelbagai aplikasi untuk permainan dalam pembelajaran seperti kuis ini. Contohnya, Quizizz dan juga Kahoot. Kita dapat lihat bahawa pada KSSR ini dijalankan, guru-guru lebih menggunakan aplikasi ini untuk menarik murid-murid dalam memahami sesuatu subjek dan juga demi mencapai matlamat dan objektif KSSR ini. Bagi saya, contohnya dalam kurikulum pendidikan Islam KSSR terdapat penambahbaikan dalam bidang hadis untuk pelajar tahun 3 hingga tahun 6. Terdapat juga pembaharuan dalam memperkenalkan istilah-istilah bahasa Arab dalam pendidikan Islam. Dan seperti yang kita tahu, KSSR lebih menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Jadi, contoh yang saya bawakan adalah bagaimana guru merealisasikan perkara ini, antaranya dengan membuat aktiviti berbentuk penerokaan, inquiry dan berbentuk perbincangan. Komunikasi dua hala, pelajar juga bebas untuk menyuarakan pendapat. Hal ini adalah untuk memperkembangkan pemikiran kreatif dan kritis murid.
Selain itu, contoh bagi teknik pengajaran untuk mata pelajaran pendidikan Islam adalah dalam berbentuk simulasi, projek, penyelesaian masalah, dialog, ulangan dalam kumpulan, hafazan dan sebagainya. Wah, bagus ini semua. Jadi, apakah pula persamaan di antara KBSR dan juga KSSR ini? Syafinas, Ihsan, persamaan di antara KBSR dan KSSR ini ialah penekanannya dalam bidang Al-Quran dan Hadis serta terdapat penilaian melalui Al-Quran. Betul tu. Kawan-kawan, loceng apa bunyi tu? Ayo kita pulang. Jadi, mari kita pulang. Betul Syafinas. Jom kita pulang. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum.